Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Mari kita sama-sama manjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar erti kesyukuran yang kita zahirkan dari hati kita yang benar-benar menghayati akan erti nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Terutamanya nikmat iman, amal dan ketaatan. Mudah-mudahan kita dengan nikmat yang Allah kurniakan itu menambahkan lagi kita untuk taat pada Allah SWT. Semakin lama kita semakin dekat pada Allah SWT melalui jalan ketaatan, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita bersiaran lagi sekali pada malam yang penuh barakah ni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Bantu dulu sebarkan live kita pada malam yang penuh barakah ni. Lagi sekali kita bersiaran pada malam yang penuh barakah ni. Kita berada di malam Sayyidul Ayyam Yaumul Jumaah. Perbanyakkanlah kita selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyakkan selawat kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan perit jerih baginda Nabi SAW, dengan penuh kecintaan Nabi SAW kepada kita hari ini, sampainya Islam kita ke tanah air kita hari ini. Itulah dia perjuangan Nabi SAW, dan memanglah disunahkan untuk kita perbanyakkan selawat kata junjungan mulia Nabi Muhammad SAW pada terutamanya malam Sayyidul Ayyam Yaumul Jumaah, insya-Allah. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bantu dulu sebarkan, bantu sebarkan supaya ramai lagi yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam yang penuh barakah ini dalam siri kuliah pengajian online kita. Kita masuk ke malam yang mana malam ini kita akan nyambung perbahasan kita tentang kita masih lagi membincangkan tentang hakikat dunia dan seisinya. Kita masih lagi membincangkan hakikat dunia dan seisinya. Dan malam ni kita akan syarahkan, iaitu satu surat Al-Imam Hasan Al-Basri. Ini pandangan pada ulama bagaimana melihat dunia dari sudut pandangan sebenar, hakikat. Dan semalam kita telah syarahkan ataupun kita telah rungkaikan, kita telah kaji dan kita telah melihat bagaimana yang dikatakan perbahasan tentang dunia apabila Nabi SAW melihat dunia ni dengan kacamata yang sebenar. Dengan kacamata hakikatun, hak. Kacamata ini yang dia kata sebut hakikat mana yang benar, yang sebenarnya. Maka kita dah sentuh bagaimana hadis yang mana daripada Abu Hurairah
radhiyallahu an, yang mana Nabi kata nak tak tengok dunia dan seisinya. Maka Nabi SAW menunjukkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an keadaan satu longgokkan sampah. Cuba tengok. Bila kata dunia dan seisinya itu dia no value, tak ada nilai, sampah. Nabi SAW terus bagi point terus point yang tak ada lagi berselindung. Inilah kebenaran. Kebenaran ini tiada berselindung dia. Tiada kita untuk dia panggil berlapis-lapis. Sebab tu Nabi kata kulil haq walau kana marran. Berkata benar walaupun pahit. Hari ini kalau kita dengar tafsiran dunia, itu sebut saja dunia, kita macam-macam tafsiran kita boleh nampak ini hari. Ada yang tafsirkan dunia dengan kekecewaan. Dunia ni ustaz penipu. Sebab apa dia cakap begitu? Sebab dia kecewa. Dia tak dapat apa yang dia nak, maka dia tafsirkan dunia mengikut kekecewaan dia. Nampak? Ada orang tafsirkan dunia dengan keadaan senang dia. Makna kata tafsiran dunia itu diterjemahkan dalam keadaan, bukan pada kebenaran. Malah kalau keadaan itu bersandarkan perasaan, sidang penonton sedang dimahmati Allah SWT. Dunia dari sudut pandang keadaan itu pelbagai. Orang mungkin bercakap dari sudut pengalaman dia, perik-jerih dia, dengan sudut bagaimana jatuh bangun dia ceritalah bab dunia. Ada yang cerita dengan keadaan perjalanan susah dia, maka dia ceritakanlah kesusahan dia di dunia. Ada pula yang dah kecewa dengan dunia, dia ceritalah dengan kecewa dia. Ada yang keadaan yang cerita tentang kesenangan dia, dia cerita pula tentang kesenangan dia. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kita tak nak berbahas tentang keadaan. Kita tak nak berbahas bersandarkan pengalaman semata-mata. Kita tak mau. Sebab pengalaman, keadaan, dia ada bias. Dia ada dipanggil intention dia. Ada dipanggil self-interest. Dia ada self-interest. Dia ada kehendak diri tu ada. Jadi kita nak berbicara soal kebenaran. Bersandarkan kebenaran. Sebenarnya mata Allah SWT. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang baru menonton, baru bersama dengan saya pada malam ni. Alhamdulillah. Baik, kita nak sambung perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni, insya-Allah. Jadi kita nak berbahas dari sudut kebenaran. Dunia dari sudut kebenaran. Maka kebenarannya itu, Nabi SAW kata dunia itu ibarat bangkai, ibarat sampah. Dan kita dah tengok bagaimana Allah SWT pencipta dunia sendiri mengatakan bahawa wal mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni penipu. Jadi kalau kita lihat perbahasan-perbahasan yang mana bersandarkan hakikatun kebenaran, kita sepatutnya tiada lagi kita patutnya berdolak dalih lagi, sebab kebenaran itu sentiasa akan menang. Kebenaran. Jadi sedang mata Allah SWT. Jadi pada malam ni kita nak lihat bagaimana kata Al-Imam Hasan Basri pula. Seorang ulama besar ni. Dan beliau juga bukan sekadar yang kita maklum tentang kehebatan dalam keilmuannya, tetapi Al-Imam Hasan Basri juga sebagai ahli perniagaan. Dalam kitab Hakikat Tauhid dan Tasawuf karangan Al-Imam Ibn Athaillah Askandari rahimahullah mengatakan Al-Imam Hasan Basri seorang pedagang yang hebat, yang berjaya. Pedagangnya batu permata, G2G, government dengan government. Nampak? Jadi kalau kita lihat bagaimana tafsiran dunia ni dari sudut agama, yakni Allah pencipta dunia, dari sudut apa lagi pesuruhnya, dan ulama. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Maka kita kena ikutlah. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi kata, al-ulama pewaris Nabi. Dan Nabi pula itu utusan Allah. Maka bila kata perbahasan itu ada nas daripada ulama, nas dikukuhkan pula dengan mesti ulama mengikut Nabi. Nabi mesti mengikut apa yang Allah kata. Maka kita sebagai umat Nabi SAW, kita ni sebagai hamba Allah, mana mungkin kita boleh ada pendapat kita sendiri. Sebab tu dia tak ada pendapat ikut keadaan. Dia mesti pendapat ikut kebenaran. Walaupun kita boleh memberi pendapat, tapi pastikan pendapat kita itu bersandarkan kebenaran. Apatah lagi cerita tentang perkara yang dunia, kehidupan dunia ni masing-masing orang boleh bagi pendapat. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT.
Baik, maka di sini kalau kita lihat bagaimana kita nak kaitkan dengan perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni, kita nak lihat bagaimana kata Al-Imam Muhasan Al-Basri dalam menterjemahkan tentang dunia dan seisinya ini. Kalau kita rujuk pada kitab muka surat 22. Kita berhenti semalam dekat muka surat 22. Kalau edisi yang lama muka surat 17. Edisi yang sebelumnya muka surat 17. Kalau yang edisi terbaru ini muka surat 22. Khair, mari kita lihat perbahasannya. Sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada yang baru menonton. Baru menonton bersama dengan saya pada malam ni, alhamdulillah. Khair. Baik, sudah jemaah mata Allah SWT. Okey, baik. Kata Al-Imam Muhasan Basri. Nampak? Dia tulis surat kepada siapa? Kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nampak? Di antara satu pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, yang mana terkenal dengan pemerintahan dia, pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini singkat. Singkat tetapi dalam tempoh 2 tahun. Tak panjang tempoh pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz 2 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan pada Imam Hasan Basri ini, yakni bagi ketuan pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni, yang mana pada zaman pemerintahan beliau tak ada yang layak dapat zakat. Maknanya berjaya membebaskan rakyat dia, negaranya daripada kemiskinan. Hebatlah tu. Maknanya Khalifah Umar Abdul Aziz ni dalam tampuk pemerintahannya, bebas daripada kemiskinan. Bayangkan tu. Baik. Kalau kita lihat sedang imam mata Allah SWT. Kalau kita lihat bagaimana Al-Imam Muhasan Al-Basri ni mengirim satu surat. Surat yang penting. Penting untuk kita rungkaikan. Panjang surat ni. Surat ni panjang. Surat ni panjang. Mari kita baca satu-satu apa cerita tentang surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Baik. Tengok apa kata ulama. Al-Imam Hasan Basri kata. Cuba tengok. Mana yang tak dapat lagi tu tengah on the way lah tu. Mana yang tak dapat lagi tu tengah on the way lah. Kitab. Sekejap Okay. Sekalian jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Muka surat 22 yang mana baru masuk muka surat 22. Muka surat 22. Muka surat 22. Yang mana kitab yang edisi yang sebelumnya muka surat 17. Cuba tengok, kita baca dulu apa kata tulisan ataupun surat daripada Al-Imam Hasan Basri ini. Seorang ulama besar tulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mukaddimah surat dia tentang mukaddimah surat dia dah canggih. Mukaddimah surat saja. Yang mana dunia itu negeri tempat kecelaan. Negeri tempat kecelaan kata Imam Hasan Basri. Dunia itu negeri tempat kecelaan, bukan negeri tempat tinggal. Cuba tengok. Dunia itu negeri tempat kecelaan, bukan negeri tempat tinggal. Mukadimah saja dah. Straightforward. Dunia itu negeri tempat kecelaan, bukan negeri tempat tinggal. Bayangkan, seorang yang hebat di dalam mana, dalam satu sudut dari segi bisnesnya, kalau tengok sudut bisnes Imam Hasan Basri ni, hebat dalam bisnes juga.
Bisnes batu permata juta-juta tuan-tuan. Bukan kecil-kecil anak juga. Maknanya walaupun Al-Imam Hasan Al-Basri. Okey. Sekejap ya. Walaupun Imam Hasan Al-Basri seorang yang Allah berikan kelebihan di dalam perniagaannya, tapi ketika diberikan takrifan tentang dunia itu tidak terpengaruh dengan keadaannya. Ini yang kita nak ni. Maka kita bercakap berdasarkan kebenaran. Apa pesandakan hadis Nabi SAW? Nabi kata apa? Dunia itu ibarat longgokan sampah. Sampah. Maka Imam Hasan Basri kata dunia itu tempat kecelaan. Bukan tempat tinggal. Bayangkan, dunia dunia itu negeri yang mana kecelaan. Bayangkan. Tempat kecelaan, bukan tempat tinggal. Bayangkan tuan-tuan, sedang mata Allah SWT. Kita ni nampak kat dunia ni hebat. Kita duk nampak dunia ni seronok dah. Tapi kalau mari dekat Imam Hasan Basri kata dunia ni tempat kecelaan. Nampak? Nampak? Baik. Baik, kita lihat. Surah Imam Hasan Basri. Nampak? Imam Hasan Basri kata dunia tempat kecelaan. Dunia tempat kecelaan. Nampak? Dan dunia ni bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal. Ini surah Al-Imam Hasan Basri kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Nampak tak? Clear kat situ. Jadi tempat kecelaan ni kenapa dinamakan tempat kecelaan? Kerana dimasukkan kecelaan di sini. Yang dimaknakan kecelaan itu adalah kerana ia mampu melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Itu kecelaan. Melalaikan manusia daripada ingat kepada Allah. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, cuba tengok. Kecelaan ni, cela ni, sebab sifat dunia itu sendiri akan melalaikan kita. Kan? Lalai kan? Kan Allah kata perkara yang melalaikan. Lahun. Perkara yang melalaikan. Surah Al-Hadid ayat 20 kan. Allah cerita detail. Permainan. Kal-la'ibun. Permainan. Jadi bila kata permainan, melalaikan, perhiasan, maka dia akan membuatkan kita lupa Allah. Dunia ni akan membuatkan kita lupa Allah. Lupa pencipta. Ini masalah ni. Ya tu Ustaz. Bukan hidup ini. Hidup ana yang punya. Nampak? Ingat kecelaan itu berlaku bila kita lupa pada Allah. Nampak? Dan kata Imam Hasan Basri lagi, Nabi Adam AS, saya buat take note ni sebab surat dia panjang kan. Saya buat nota ringkas itu, saya ringkaskan dia. Nabi Adam AS diturunkan sebagai tempat hukuman. Sebab dari syurga, Nabi Adam syurga, asalnya di syurga, kemudian turun ke dunia atau bumi. Tempat apa? Kenapa Nabi Adam AS diturunkan ke dunia? Itu sebagai hukuman. Jadi tempat hukuman.
Itulah kata dalam mafhum hadis mengatakan dunia ini penjara bagi orang beriman. Nampak? Bagi orang beriman, ini adalah penjara. Nampak tidak? Ini adalah penjara. Ya. Kata Imam Hasan Basri lagi, wahai Amirul Mukminin, apa nak dibekalkan ni? Apa bekalan dia? Apa bekalan kita ni? Apa bekalan? Apakah bekalan? Di dunia ni apa bekalan dia? Apa bekalan di dunia ini? Kata Amirul Mukminin, bekal diri anda adalah dengan meninggalkannya. Masya Allah. Bekalan utama kita itu adalah meninggalkan dunia. Allah, macam mana nak buat ni? Nampak? Bekalan dia. Kata Al-Imam Muhasabas, dia kata, terima kasih kepada yang baru join. Terima kasih. Terima kasih. Bantu sebarkan supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita ni. Sahabat-sahabat kita ni kena tahu perkara ni. Allah. Tempat bertaubat letak penjara katanya. Ya sudah tentu di penjara itu kan bertaubat. Kan? Kita masuk penjara itu kan tempat bertaubat. Tapi kita tidak mengatakan. Benar Puan Atika Zuleka. Semua tak boleh. Banyak larangan. Di dunia ni banyak larangan. Ada larangan. Larangan banyak ni. Di sini larangan banyak ni. Larangan banyak. Larangan banyak. Nampak? Bekalan utama meninggalkan dia. Benar? Nampak? Ni perhati baik-baik. Kita nak sebut satu-satu surat ni. Ibarat walaupun surat ini ditulis kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Dan Khalifah Umar Abdul Aziz berjaya menghayati surat ini. Dan menyebabkan Khalifah Umar Abdul Aziz menjadi sebaik-baik juga pemimpin waktu itu. Dan kita pun kena menghadamkan surat ini. Kita hadam kita hayati surat ini. Bagi yang benar-benar mahu berjaya hidup di dunia ini. Nampak di kalam ulama' ni. Kalau kita lihat, bekalan utama dengan meninggalkannya, nampak? Dan kekayaan. Kekayaan yang dinamakan dunia ni. Ni katanya kaya bukan kekayaan dunia ni. Ini nama kata fitnah ni. Kata Imam Hasan Basri, kekayaan dunia itu adalah kefakiran. Kita dah tertipu. Kaya je harta. Kaya je harta. Dan ni harta lah ni. Kaya bagi dunia itu adalah harta lah. Harta. Siapa yang termakan ataupun tertipu ataupun masih lagi mengatakan kaya itu harta, maka itulah kefakiran. Nampak? Dan siapa yang meninggalkannya, yakni meninggalkan harta itu. Dengan apa kita nak meninggalkan? Ni kita nak bincang ni. Maka itulah bekalannya. Apa meninggalkan? Meninggalkan harta. Bukan mengumpul harta, meninggalkan harta. Meninggalkan macam mana Ustaz? Pahala. Jadikan dia pahala. Nampak? Meninggalkannya itu adalah bekalan. Kekayaan dunia itulah kefakiran. Nampak? Macam mana nak lepaskan dunia? Lepaskan dulu maknanya. Janganlah bagi makna bagus-bagus. Ni makna bagus-bagus kita bagi. Para pemimpin kena belajar itu. Kita semua pemimpin. Puan Nur Aini Jahuri. Kita adalah khalifah. Orang perempuan pun kena faham benda-benda ni. Tidak dia suruhlah lelaki dia. Bang, kena ada harta bang. Kena ada harta bang. Nampak? Peninglah lelaki tu. Nak cari harta tak? Habis-habis. Nampak? Ingat. Nak lepaskan dunia itu kena faham maknanya. Jadi kalau dunia itu kefakiran, janganlah pegang dia. Maka lepaskan dia dengan
Pahala maknanya kalau kita lihat ya, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Cuba lihat. Harta ni kata Imam Hasan Basri, ia seperti racun. Setiap saat ada orang terbunuh kerana mengumpulkannya. Setiap saat, kata Imam Hasan Basri, setiap saat ada yang terbunuh. Sebab apa terbunuh? Sebab mengumpul harta. Mengumpul harta. Ini lebih bahaya daripada penyakit yang kita namakan penyakit biologi. Penyakit biologi terbunuh juga, terbunuh nyawa. Tapi nampaklah terbunuhnya. Tapi kalau mengumpul harta ni terbunuh jiwa. Jiwa mati ni. Jiwa mati. Sesiapa yang mengumpul harta, jiwa je mati, terbunuh. Ia ibarat racun. Dunia ni, harta ni. Imam Hasan Basri kata, harta atau dunia ni umpama racun. Bayangkan, kumpul dia, mati. Nampak? Baik. Sekarang ni, ni cara dia, nampak? Setiap saat ada orang terbunuh kerana mengumpulkannya, ia seperti racun yang meracuni orang yang tidak mengenalinya, dan disitulah kematian. Lalu jadilah di dalamnya seperti orang yang mengubati lukanya, ia memahami demam sebentar kerana takut atau tidak tenang. Ia bersabar atas pahitnya ubat kerana takut akan penyakit berpanjangan. Nampak? Perumpamaan bagi orang yang masih nakkan harta ni, ibarat orang sakit yang tak sembuh-sembuh. Ni sakit, tak sembuh-sembuh. Ini perumpamaan dia. Tak sembuh-sembuh. Makna kata, sentiasa berada di dalam ketakutan. Ketakutan. Ni dia. Ya, penyakit hati lagi bahaya daripada penyakit biologi. Penyakit biologi, kafarah dosa, penghapus dosa. Penyakit hati, nambah dosa. Nampak? Penyakit hati ni yang menambah dosa. Dia. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini, kalau kita lihat, beruntunglah sesiapa yang ada harta dan dia meninggalkan hartanya itu di jalan agama. Inilah dia orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu sebagai contoh. Bagaimana ni Ustaz? Okey, baik. Mari kita syarahkan dia secara teknikal, secara ilmiahnya. Nampak? Mari kita lihat. Pertama, sedang jemaah mata Allah SWT, Allah kurniakan kita masa. Dalam bab nanti kita akan sentuh bab masa. Itu dalam bab amanah. Tapi malam ni saya sentuh sikit tentang masa. Bila masa ni, Allah bagi masa, maka kita gunakan masa ni untuk kita melakukan segala aktiviti. Nampak? Aktiviti lah. Jadi, bila aktiviti ni, maka adalah yang terjemahkan aktiviti ni dengan bekerja atau berniaga. Sepatutnya masa ni, asal masa ni, untuk apa? Asal masa untuk ibadah. Nampak? Allah bagi masa. Masa ni ibarat nyawa. Nyawa ni Allah bagi ni masa. Allah bagi masa ni, atau Allah bagi nyawa ni, satu je, illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tak ada kerja lain. Kalau tengok waktu masa ni, kalau solat, 50 waktu. Nampak tidak? Kalau ikutkan, kalau dah pahala pun kurang buat macam mana nak buat kelepaskan dunia, itulah dia. Sebab dia kurang dia kurang buat pahala, itulah dia tidak akan melepaskan dunia.
Baik, sekarang ni bila kata masa untuk ibadah, maka ada yang menggunakan masa ni full untuk ibadah. Nampak? Ibadah. Maka sebagai contoh, ibadah khusus yang mana dinamakan solat. Tu solat guna masa terus untuk solat. Ibadah khusus untuk puasa. Ni rukun-rukun lah ni. Puasa, haji, nampak, atau umrah, nampak. Yang mana ibadat-ibadat ini khusus yang tidak menggunakan aktiviti apa-apa lain. Okey, baik. Maka datang pula masa yang kita gunakan untuk bekerja ni. Bila kita gunakan untuk bekerja, maka di sinilah datangnya harta. Di sinilah datangnya harta. Maka sekarang ni sedang jemaah mata Allah SWT, Allah bagi kita masa patutnya untuk ibadat. Maka datanglah pula ibadat ataupun pekerjaan ni, aktiviti lain ni, bekerja ni. Sebab tu ulama syarahkan juga bahawa nak menjadikan dia ibadah umum. Ibadah umum. Maka bagaimana yang dikatakan bekerja ni sebagai ibadah umum? Yang mana apabila didapat harta yang mana harta ni digunakan balik untuk tujuan ibadah seperti nafkah, sedekah, infak, wakaf. Simpan ada simpan. Simpan mana ada? Zakat. Kalau semua perkara ini ada pada kedudukan harta, maka selamatlah dia. Selain daripada itu, kumpul, simpan, ini mati. Nampak? Maka sebab itu ada golongan yang beruntung. Alhamdulillah. Saya katakan ini contoh yang menggunakan harta. Ustaz, saya tak boleh nak berdakwah. Saya full time dakwah. Saya letakkan diri saya, gunakan masa saya fokus untuk dakwah. Apa maksud dakwah? Kerja saya itu saya jadikan dia sebagai dakwah. Tak sempatlah nak cari, ustaz kena fikir itu, nak kena kumpul, nak fikir harta, nak ni. Sebab dia begini, masanya Allah bagi ni, setiap orang, Allah akan bagi kelebihan dia untuk ke mana pergi. Macam saya, Allah takdirkan masa untuk menggunakan di jalan dakwah, berfikir, membangunkan modul pendidikan, ilmu yang mana mungkin antum semua, anda semua, mungkin tidak sempat nak melakukannya. Tapi antum semua bekerja, ustaz, saya bekerja, ustaz, saya berniaga. Nah, bila begitu, gunakanlah harta yang Allah bagi itu untuk perkara-perkara ini. Zakat ke, nafkah ke, sedekah ke, infak ke, wakaf. Gunakan. Kalau tak nak, gunakan masa terus untuk dakwah. Habis ustaz, alamak, saya tak pandai ustaz, nanti nak makan lagi, nak cari duit lagi. Pergi cari duit. Dapat duit, buat apa? Itu soalan dia. Itu soalan dia. Jadi tahniahlah. Yang mana saya perlihat. Saya bukan jenis buat ada fundraising ke apa ke. Saya maklumkan je. Dah ramai lagi ustaz lain semua tu. Yang mana yang telah meletakkan diri mereka ni 100% di jalan agama. Sebab mereka, Allah bagi masa ni. Allah bagi masa dekat mereka ni. Masa ni, digunakan untuk aktiviti dakwah. Memang kita perlukan harta. Nampak? Perlu. Tetapi kita tak nak letakkan mahu. Mahu ni malu kehendak. Tak nak. Sebab kemahuan itu akan mendorong kepada kenapsuan sebenarnya. Jadi, kerana tuntutan agama mengatasi segala-galanya, jadi masa itu digunakan untuk dakwah. Nampak? Maka, fokus dia adalah untuk dakwah. Masa digunakan untuk dakwah. Aktivitinya adalah berdakwah. Ustaz, tak ada kerja. Kerja saya dakwah. Itu dia. Maka datanglah nanti sumber-sumber harta dari sudut jalan-jalan yang Allah berikan. Itu kaedah dia. Jadi sekarang ni, kena letak diri kita ni. Sebab nanti mati. Imam Hasan Basri kata, sesiapa yang mengumpulnya mati. Inilah dia, inilah duduk harta ni. Di sinilah fitnah dia datang.
fitnah yang mana masa ni sidang jemaah mata Allah SWT, kita banyak habis masa cari harta. Masa habis ke dekat harta. Yang mana kita namakan kerja. Kerja ustaz, niaga. Tak kisahlah apa pun. Tapi percaya atau tidak, masa ni sepatutnya untuk ibadah. Maka jadikanlah kerja tu ibadah, niaga tu ibadah. Macam mana nak jadikan kerja tu ibadah, niaga tu ibadah ustaz? Tukarlah dia jadi pahala. Dapat harta, jadikan pahala. Sedekah. Kalau tak nak sedekah harta, sedekah masa. Lagi mahal daripada harta. Sedekah masa lagi mahal daripada harta. Sebab masa itu lebih tinggi nilai daripada harta. Sebab nak dapat harta kena ada masa. Nak dapat harta kena ada masa, sidang mata Allah SWT. Kalau tak ada masa, tak dapat harta. Saya tak ada masa lah nak kerja. Tak ada. Saya tak ada masa lah nak berniaga. Tak dapat lah. Jadi nilai yang lagi besar itu adalah masa. Ni masa ni. Masa ni nyawa. Kita habis nyawa cari harta. Lepas tu jadi bala. Untuk apa cari harta tiba-tiba jadi bala? Baik tak payah ada harta. Itu kata Imam Hasan Basri kata, ramai yang mati. Ramai yang mati sebelum mati. Kalau mati sebelum mati dalam mutu qablal maut mengenal Allah, tak apalah. Ini mati jadi zombie. Zombie kampung pisang. Nampak? Sedekah masa. Sebab tu contoh suri rumah. Tak ada kerja ke? Siapa kata suri rumah tak ada kerja? Kerja dia tu masa dia dilaburkan untuk khidmat. Masa ni khidmat patutnya. Khidmat. Khidmat dan taat. Taat ni pada Allah, khidmat pada manusia. Taat ni maksudnya melaksanakan suruhan Allah lah. Taat ati Allah wa ati Rasul. Jadi siapa yang Allah suruh taat itu, taatlah, yang dinamakan khidmat. Contoh taat pada suami. Itu dinamakan khidmat. Taat pada mak ayah. Mak ayah. Itu dinamakan khidmat. Ni masa ni lagi ramai. Lagi ramai pula, lagi mahal. Berapa ramai yang sedekah masa? Nak zikir pun, sebab tu solat duha Nabi kata setiap sendi itu sedekah. Nak zikir subhanallah pun kedekut. Subhanallah. Rasa macam buang masa. Nak dengar ceramah malam ni pun kedekut masa. Kedekut masa. Orang yang kedekut masa, kedekut harta. Siapa kedekut masa ataupun bakhil dengan masa, ketika dia dapat harta, Allah bagi dia harta, dia akan jadi orang yang kedekut juga. Nampak? Hati-hati. Dah masa dia bakhil, masa nak zikir free, solat free, selawat free, semua free. Untuk ilmu ni malam ni free. Bukan bayar pun, duduk dengar. Malas lah dengar. Malas. Nampak? Sidang jemaah mata Allah SWT. Masa, korban masa menuntut ilmu. Sebab tu orang yang penuntut ilmu, Allah jamin rezeki dia. Sebab dia korbankan masa untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadat paling tinggi. Kedudukan. Sebab tu jangan kata lagi, oh harta je ibadah. Nanti dulu. Harta belum lagi ibadah. Harta fitnah. Inna likulli umatin fitnah. Kenapa harta tu fitnah? Kenapa harta fitnah? Mari kita tengok. Saya tengah bincangkan bab, masih kita membincangkan surah Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri, kenapa harta tu fitnah? Cuba tengok. Jadi, kata Imam Hasan Basri, kata, jadi waspadalah terhadap negeri penipuan itu yang dihias dengan tipu daya. Jadilah ia seperti pengantin yang cantik. Nampak? Dia jadi fitnah. Nampak? Harta fitnah. Nak jadi pahala atau bala. Kita tak tahu mana satu. Maka
Fitnahnya adalah dia melihat harta ini cantik. Harta banyak, beli kereta cantik. Cantiklah, suka. Kereta cantik. Rumah cantik. Nampak? Semua nak yang cantik. Apa cantik-cantik lagi? Baju cantik. Yang cantik-cantik ini kalau pada dunia ni semua mahal-mahal. Yang mahal-mahal ini yang kena ada harta katanya. Habis terfitnah lah kawan ni. Habis lah. Ranak. Kena tipu dia masak-masak dengan dunia. Sedangkan yang mahal dan yang cantik itu adalah pahala. Pahala. Saya nak bagi tahu. Yang mahal itu pahala. Katalah. Ada motor Z1000 sebiji. Dengan motor Honda C70. Kita nampak, Z1000 ni mahal Ustaz, Z1000. Z1000 mahal ni. Nanti dulu, mahal itu dikira pahala. Kalau Z1000 ni yang harga dia adalah 50,000. C70 sekarang harga contoh 3,000 pun tak lepas. Ini kira mahal ni, 3,000 ni. Sila-sila orang bagi besi buruk lah. Tetapi C70 ini guna untuk pahala. Z1000 ni guna untuk pahala. Cari penyakit. Pergi merendak, panggil. Merendak dia naik motor tu. Cari bala. Kereta cantik, cari bala. Rumah cantik, cari bala. Baju cantik, cari bala. Muka cantik, cari bala. Itu fitnah. Tak dapat apa-apa pun. Tertipu dia. Itu bala tu tak ada nilai. No value. Tak ada nilai. Cantik di mata manusia. Buruk di sisi Allah. Itulah sampah tadi. Bangkai. Sebab itu, kalau kita lihat kepada agama, pahala, memang kita takkan kira harta. Takkan kira harga. Yang paling mahal, yang paling kita nak pakai untuk jalan agama. Tapi tak bermakna kita memilih. Maksudnya, Allah akan kira. Z1000 power tu Ustaz, siapa punya lah tu. Jika tidak punya harta untuk disedekah, sedekahlah masa dan tenaga kita jalan agama. Ya benar Tuan Surah Najaya. Malah sedekah masa lebih mahal. Sedekah masa lebih mahal. Ingat. Sedekah masa lebih mahal. Dia sanggup korbankan harta dia kerana nak menjaga masa dia untuk agama. Contoh. Bayangkan kalau para ulama', tok-tok guru, para asatizah sibuk cari harta juga. Siapa nak mengajar? Bala turun habis satu dunia. Mereka korbankan masa mereka lah. Korbankan harta mereka. Tak apalah, tak cari harta pun tak apa. Kita carilah pahala dengan mengajar contoh. Tapi dengan keadaan begitu Allah jamin. Nampak? Kita bagi peluang juga. Adakah orang yang mana, Ustaz saya tak ada peluang nak dakwah. Mari. Mari bantu. Tak ada masalah. Sedang jemaah mata Allah SWT. Sementara hidup nak merasa. Itulah harta pasapah orang sekarang. Nak merasa, Ustaz, merasa apa? Apa yang nak dirasa? Nabi Adam itu bumi penjara. Hawa samalah Tuan Ilyas Junaidi. Sebab Hawa itu daripada Nabi Adam AS. Sedang jemaah mata Allah SWT. Khuruj. Tu khuruj keluar masa. Korbankan masa untuk agama. Guna. Contoh yang bekerja. Kalau niat dia, niat. Niat bekerja, niat berniaga. Maksud niat ni maknanya tujuan. Niat ada, ni faham tujuan. Jadi tujuan dia buat amal yang dinamakan kerja tadi. Kerja, berniaga. Itu tujuannya untuk kembali kepada Allah. Yakni Allah. Maka gunakanlah segala apa yang Allah anugerahkan itu untuk intan surullah hayan surkum. Allah kata, tolong Allah. Nak merasa kalau tak dapat terasa. Itulah dia. Bagus tu. Nak merasa kalau tak dapat terasa. Silap-silap merasa mati dululah. Nak merasa adalah dia merasa mati dulu. Nampak?
Bangga kadang-kadang tu, duit saya ni Ustaz, saya nak simpan duit demi masa depan. Lala dia kena simpan dulu. Nampak? Dia nak simpan-simpan, dia kena simpan dulu. Hati-hati. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Sebab tu, yang ditarifkan rezeki adalah apa yang dimakan, habis. Apa yang dipakai, habis. Apa yang diinfakkan, itulah dia. Nampak? Jadi nak hapuskan cinta dunia ni, jangan lihat dunia itu dengan dunia. Yang tadi kata Ustaz macam mana? Dunia ni nak hapuskan. Jangan tengok dunia dengan dunia. Tengok dunia dengan akhirat. Ni saya buat kesimpulan awal. Jadi, nak buang dunia ni. Nak buang dunia ni. Macam mana nak buang dunia Ustaz? Kita ambil duit buang ke? Jangan. Kalau nak buang duit bagi saya. Bukan buang fizikal. Itu membazir namanya. Membazir, buang-buang begitu. Kan? Buang ni maksudnya pertama, kita nak lihat dunia. Lihat dunia dengan akhirat. Ini yang kita bincangkan ni. Bila kata lihat dunia dengan akhirat, maksudnya akhirat yang mentafsirkan dunia itu. Akhirat mentafsirkan dunia. Akhirat yang menterjemahkan dunia. Maka bila kita sebut akhirat, pertama kita dah bincang tentang Nas. Yang Al-Quran. Akhirat kata dunia ni apa? Menipu. Kita ulang balik kan. Jadi, lihat. Dah kalau menipu, janganlah tertipu. Dunia itu penipu. Ini Allah kata. Maka caranya jangan tertipu. Jangan tertipu. Benar Tuan Feli Razak mengakhiratkan dunia. Jangan tertipu. Tak puas gambar Ustaz jauh. Tak puas Ustaz lagi. Kita dah habis nota. Bubuh muka saya balik. Okey. Jadi, penipu. Dunia penipu. Jangan tertipu. Baik. Bila kata jangan tertipu, Allah bagi kat dunia ini, Allah bagi apa? Allah bagi masa. Allah bagi masa, jangan tertipu dengan masa. Itulah Allah kata ramai yang rugi. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Masa ni ramai yang rugi. Kecuali illa alladhina amanu. Illa alladhina amanu. Kecuali orang yang beriman. Sebab apa orang beriman tu tak rugi? Kerana orang beriman, dia melihat dengan iman. Dia melihat contoh dunia, dia tengok dunia, atau masa, dia nampak satu je. Apa dia? Pahala. Itu je lah. Dia takkan tertipu. Nampak? Jadi, jangan tertipu. Maka, bila Allah bagi masa, jangan buang masa. Buat pahala. Nampak gitu. Jangan tertipu. Dunia itu sifat penipu. Contoh, kita detailkan lagi. Harta. Harta ni sifatnya penipu. Jangan cakap begitu. Apa sifat penipu harta ni? Kita ingatkan harta ni kekal je. Kita anggap harta ini kekal. Tengok. Kata Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri kata, ingat harta ni
akan jadi benda yang kita anggap dia akan duduk dengan kita. Harta ni tak setia. Harta ni tidak setia sebenarnya mata Allah SWT. Kita ingat dia kekal. Kita ingat, kita sangka. Tidak, dia akan meninggalkan kita anytime. Tak percaya, harta kita kumpul 30 tahun, kita keluarkan duit tu, kita letak atas bumbung kereta. Tengok berapa lama boleh tahan. Tak lama, kena curi lah sehari. Hilang lah. Harta tak pernah setia dengan tuannya. Dia hilang. Dia nak hilang, dia hilang. Nah, betul siapa yang bercinta dengan harta, bila hilang menangis. Dah bercinta, sakit. Sakit jiwa dia. Harta penipu. Apa dia ingat kekal. Lepas tu kita ingat sentiasa banyak harta ni. Kita nampak banyak. Padahal harta ni, cuba tengok bank. Bank tu kat ATM machine tu, dia dah ready dah. Maaf, baki tidak mencukupi. Maaf, baki tidak mencukupi. Nampak tak? Ada je. Kejap banyak, kejap sikit Ustaz. Duit ni kan. Itulah duit. Dapat awal bulan, habis hujung bulan. Harta. Nak simpan. Simpanlah harta. Saya nak simpan Ustaz, takut habis. Dia yang habis. Lawan. Nak lawan harta dengan diri. Ustaz, hati simpan nak tengok. Saya nak simpan harta Ustaz. Simpanlah. Dia berlumba tu. Simpan harta, simpan. Saya nak simpan Ustaz. Dah sekali dia yang kena simpan. Harta dia mana? Hartanya orang lain ambil lah. Kena kekah. Nampak? Pedih. Ya, habis kat nikah. Habis. Apa dapat? Sebab tu jangan guna untuk sekadar dunia. Berhabis untuk dunia, untuk apa? Jadi, kita habis masa untuk harta jadi apa? Sebab tu kena fikir pahala. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, mengatakan bahawa harta kita jaga. Ilmu jaga kita. Jadi jangan tertipu dengan ilmu, dengan iman akan pegang harta ni. Sebab tu orang yang beriman pegang harta selamat. Sebab orang beriman dia nampak harta tu pahala. Rugi, saya cakap terang malam ni. Siapa yang ada duit banyak tak masuk syurga, rugi yang teramat-amat rugi. Rugilah dia. Sebab dia ada harta, dia ada duit tak masuk syurga. Sangat-sangat rugi. Kalau yang tak ada tak apalah, ala kulli hal tak ada. Ni duit banyak. Harta banyak. Jelas tak masuk syurga. Rugi yang serugi-ruginya. Sebab orang beriman, dia tengok harta, dia tak nampak lain, pahala. Boleh belajar dengan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, tapau seorang je. Dia, Telaga Bi'rul Rumman, mana ada kongsi-kongsi? Mana ada kongsi-kongsi, tong-tong orang panggil. Tak ada jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, Mar katanya. Kita tong-tong lah nak buat pahala. Kita selalu berkongsi nak buat pahala kan? Sila. Yang nak berkongsi tu contoh macam saya. Okey, saya perlukan dana 100,000. Siapa yang berkongsi penuh cukupkan dana saya. Contoh. Bolehlah kongsi-kongsi. Yang nak buat pahala, janganlah berkongsi. Tamakkanlah pahala. Jadi orang yang tamak pahala, bukan tamak harta. Ni. Tamak pahala. Bukan tamak harta. Senyum juga sedekah Ustaz? Boleh. Tapi kalau lalu kat tabung Jumaat tu dia senyum tu tabung tu kena baling balik kat muka orang tu katanya. Aku bukan nak senyum, aku nak duit katanya. Tabung. Time tabung Jumaat lalu dia senyum. Apa hal senyum? Sedekah je katanya. Tu nama nak kena baling tu katanya. Nampak? Orang beriman tengok harta pahala. Orang beriman tengok masa pahala. Nampak? Dia mesti pahala. Nampak? Orang beriman. Iman, harta. Iman, masa. Dia tengok masa je pahala. Dia tengok harta je pahala. Dia tak ada tengok lain. Dia tak ada fikir lain dah. Dia fikir pahala. Atau dosa. Aku buang masa, aku dapat dosa.
Aku buang masa, aku buang harta, aku dapat dosa. Sebab tu harta-harta yang disimpan tanpa ada tujuan-tujuan tertentu, disimpan saja, harta tu akan mengundang bala Allah Ta'ala. Hati-hati sedang jemaah mata Allah SWT. Kalau ibadah korban bagi isteri boleh selfish tak? Kalau ibadah korban bagi isteri, tak faham soalan saya. Sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khair. Nah, betul Puan Atika, dia bukan saja harta itu yang mana suami, isteri, anak-anak. Ini juga penipu. Sama je. Jangan tertipu dengan suami, jangan tertipu dengan isteri, jangan tertipu dengan anak. Suami bagi seorang isteri, jangan tertipulah dengan suami ini. Dia kena taat. Isteri, masa yang ada itu taat. Bagi seorang isteri untuk seorang suami, dia kena didik. Ini isteri. Ya. Isteri, suami. Isteri taat pada suami. Suami didik isteri. Itulah dia. Tak ada cerita lain dah. Suami itu harta. Baik. Harta ni boleh. Puan Tuan Ilyas. Baik, harta ni dia ada sifat. Harta ni sifat dia adalah puja. Puji. Ni harta lah. Sifat harta ni nak dipuji. Jadi kalau suami tu, harta bagi seorang isteri. Kalau isteri, harta bagi seorang suami. Sebab apa harta? Sebab puji-puji tu. Suami nak memuji isteri, nak dipuji. Isteri nak dipuji, nak memuji. Ni apa? Puji memuji itu sifat harta. Nak disanjung. Harta kan disanjung. Sifat harta lagi disanjung. Bermegah. Bermegah, disanjung, bermegah. Berapa ramai yang nak disanjung? Nampak? Bermegah dapat suami yang misali. Megah dia. Dia seorang dia ada rasanya. Dekat dunia ni sayalah yang paling bertuah sekali dapat abang. Nampak? Dia seorang rasa dia. Dia seorang dia ingat. Harta tu perhiasan juga. Perhiasan. Baik, untuk menyimpan orang beriman, dia tak ada istilah masa depan. Masa depan, itu orang beriman, ni hati-hati, ni terganggu akidah nanti. Masa depan, menyimpan masa depan, mana ada untuk masa depan? Masa depan orang beriman itu adalah apa? Mati. Saya nak tanya, alang-alang dah bertanya menyimpan ni, yang dah bertanya menyimpan ni, saya nak tanya, dah menyimpan untuk masa depan dah? Dah menyimpan tu untuk masa depan. Apa masa depan? Untuk mati ni. Dah menyimpan dah. Ada dah saving masing-masing tak? Berapa ramai yang menonton ni dah buat tabung wakaf untuk diri sendiri? Berapa ramai? Berapa ramai yang bekerja untuk memastikan bahawa duit dia supaya dia mati, duit dia tak nak putus? Berapa ramai? Kita nak dapat gaji tetap. Gaji kita nak tetap. Ataupun duit. Kita nak untung tetap. Semua nak tetap. Soalan, ada kita fikir sedekah tetap? Lantaklah ustaz, dah mati apa nak jadi? Padahal Nabi dah kata dah.
Harta amal jariah tu makna jariah tu, itulah kena ada simpanan masa depan. Saya nak tanya contoh anak-anak. Kita sebagai anak, saya sebagai anak. Mak pak kita menyimpan untuk kita. Tadi kata menyimpan untuk pendidikan. Tak apalah, menyimpan untuk pendidikan tu tak apalah. Tapi seorang ayah, mak bapak simpan untuk anak-anak, betul tak? Soalan, anak-anak ada simpan untuk mak bapak? Tanya. Ada tak anak-anak menyimpan untuk mak ayah? Sekali anak-anak pun cakap apa? Tak ada ustaz, sebab ayah tak ada masa depan. Nampak? Anak Ustaz Ali betul. Nampak? Jadi sebenar menyimpan ni dalam konteks pastikan ada sedekah tetap, adanya dipanggil amal jariah tekad, dipanggil wakaf. Pastikanlah kita dapat duit banyak-banyak tu untuk apa? Itu yang saya cakap tadi, ruginya kita. Kalau nafkah tak banyak, tuan-tuan, nafkah tak banyak. Kalau ikut nafkah tak wajib pun bayar rumah 10,000 sebulan, tak wajib. Kereta pun tak wajib bayar 4,000 sebulan. Nafkah ni makan minum, makan tempat tinggal yang mana mampu. Masalah kita kerja over limit ni, kita nak mahu rumah besar, mahu kereta besar, mahu bini besar. Bini besar tak ada mahu pula. Mahu suami besar. Kemahuan banyak, bukan keperluan. Kita bukan hidup atas keperluan, kita hidup atas kemahuan banyak. Ini dalam bab lain saya sentuh nanti. Malam ni tak sempat. Soalan berapa kali anak ingat mak ibu ayah, itulah simpanan tadi. Puan Atikah, berapa ramai anak terfikir, duit dia fikir mak ayah masa depan kat kubur nanti macam mana? Pandai-pandai lah. Orang beriman masa depan dia akhirat. Sebab itu alang-alang pegang duit, pastikan sampai syurga. Tu kalau nak mengaji. Sebab tu kata Imam Hasan Basri kata, waspadalah negeri penipuan ini. Mata memandangnya, hati menatapnya dan jiwa merindukannya, ia membenci suaminya. Kena tipu kita. Over limit ke je. Semua nak yang besar-besar. Ya, tu dah betul ustaz. Nak besar-besar semua. Semua nak yang besar-besar. Pahala tak nak besar. Tak apa, dekat syurga nanti semua slim. Dan Puan Atikah kat syurga semua slim. Tak kisah buat telaga ke ataupun contoh jariah. Contoh macam sahabat kita malam ni yang bagi ni, yang saya boleh sketch ni. Ni jariah lah ni. Selagi mana pakai pahala lah. Buat apa tak aja. Terasa ustaz tu pergi ceramah ke hari nak bagi kita sebiji, boleh tak masalah, bagilah. Dia jariah ni bukan semestinya duit saja. Jariah ni wakaf tu benda, duit, ikutlah. Apa saja yang boleh datangkan manfaat, bagi. Kita dah ada kereta dah, orang lain tak ada kereta, bagi, bayar duit orang untuk orang lain. Apa contoh ustaz mana-mana ke, tok guru mana-mana ke. Ustaz ni, tok guru katanya ni ada kereta ni, ambil lah satu pakai. Pahala, tapi orang tak nampak pahala ni, nampak bala. Bala aku nak bagi dia pakai. Baik aku pakai, nampak. Ni kena tipu ni. Untuk orang, kita tak akan buat habis ni. Tak payahlah. Kita penting diri kita. Ananiah ni, keakuan ni, nama keakuan. Keakuan. Nampak? Betul. Ada alhamdulillah yang faham-faham, yang saya rebut peluang. Ingat, kalau nak memberi, nak bersedekah, jangan ramai orang cakap apa, macam minta sedekah. Ingat, sedekah ni amalan mulia, bukan terminta-minta. Nak sedekah. Kadang-kadang kita buat nak sedekah, orang tu terminta-minta tu. Hinanya orang meminta tu kita buat. Patut kita yang kena hinakan diri yang nak sedekah tu. Tolonglah terima duit saya ni. Tolong cik terima duit saya ni. Sebab kalau tak terima tak jadi pahala ni. Tolonglah terima. Terimalah duit ni. Ambil lah. Sebab inilah harta saya. Patutnya. Ni tidak. Ingat tu. Duit tu. Bukan senang nak dapat. Ingat tu. Amboi, kawan tu terima duit. Selak tu kat situ. Nampak? Nampak tidak? Sedang jemaah mata Allah SWT. Itu sebenarnya.
sedekah tetap, menyimpan masa depan. Baik. Jadi, masa yang datang tidak mengambil pengajaran pada masa yang lalu, akhir tidak terhalang dengan yang pertama dan orang mengenal Allah tidak menginginkannya. Ni, orang yang mengenal Allah, kita berhenti kat perenggan 2. Sedekah dengan yang tunjuk satu dunia. Sebab sedekah ni, dia boleh terang-terangan atau secara sembunyi. Tuan Syahrizki. Malah antara 7 golongan yang dinaung yang mendapat naungan di padang mahsyar nanti adalah golongan yang memberi tangan kanan, memberi tangan kiri tidak tahu. Adapun sedekah dengan memaklumkan itu tidak jadi masalah untuk kita menggalakkan orang lain bersedekah. Sebagai contoh, ni saya maklumkan, ni nampak sahabat kita ni sedekah contoh. Saya maklumkan tapi tak tahulah siapa kan. Tak carilah. Kita maklumkan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu niat tu kita dengan Allah SWT. Tapi rugilah kalau sekiranya pujian manusia tu merosakkan hati. So lebih baiklah jangan tayangkan. Kita ni, kita tahu kelemahan kita kan. Cukup sekali bagi tahu sekadar nak maklumkan. Contoh, sedekah, nak ajak orang bersedekah. Sekali cukup. Ni berkali-kali macam pameran show off lah pula kan. Itulah berhati-hati. Berhati-hati. Tak ada sekarang Tuan Uis dah pakai papan moden ni tak adalah pakai papan putih dah. Tak pun kena ada papan ni 2 lah kan. Tukar-tukar boleh, tak masalah. Tu dia. Boleh. Tuan guru lain ramai. Betul Tuan Uis, boleh. Sebar-sebarkan kebaikan ramai lagi. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi, di sini kita lihat. Orang yang mengenal Allah, kita buat kesimpulan. Kata Imam Hasan Basri. Pertama, dunia ni tak serik-serik. Dunia ni, dia panggil tiada yang lepas tidak diambil pengajaran. Tidak diambil pengajaran. Maka kita takkan belajar. Walaupun dunia ni ada umat-umat terdahulu. Contoh macam Korun ni siapa boleh lawan harta Karun? Siapa boleh challenge Karun? Kita tak ambil pengajaran dengan Korun. Korun ni dia mula rasa, dia sangka dia dapat harta tu dengan dia. Dan Korun ni sepupu Nabi Musa. Dengan ilmu dan usaha. Berapa ramai duk nampak harta ni dapat dengan ilmu dan usaha. Ni siapa nampak 2 ni, dia adik-beradik Korun lah. Dia yang lepas tidak diambil pengajaran. Kata Imam Hasan Basri. Masa yang akan datang tidak mengambil pengajaran pada masa yang lalu. Susah kita nak dunia ni. Dia menyangka bahawa harta yang dia dapat ni Korun atas kecerdikan dia, atas usaha dia. Kalau tak cerdik, tak usaha, tak ada harta. Berapa ramai yang cakap begini. Ada pun salah satu. Contoh, dia tak ada ilmu, tapi ada usaha. Sebab usaha dah saya dapat harta ni. Tu lupa daratan tu. Nampak? Nampak tidak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Baik. Boleh, tak ada masalah. Tuan Syitime Syafiq. Boleh. Agih-agihkanlah. Walaupun ada hutang, alih agih-agihkan, tak ada masalah. Baik. Ini pengajaran. Dunia ni, dia tidak akan membuatkan kita sentiasa serik. Itu ayat dia. Imam Hasan Basri kata. Yang lepas tidak ambil pengajaran. Dia nampak yang tertipulah. Cerita dia tertipu. Jadi kita belajar. Korun. Ada harta. Itu dengan kurniaan Allah. Kita dapat hari ni harta. Semua dengan kurniaan Allah. Apa saja yang kita dapat itu dengan kurniaan Allah.
Haza min fa'li Rabbi. Haza min fa'li Rabbi. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang yang hebat. Nabi Allah. Yang Allah berikan. Ni kita boleh panggil dia kaya raya. Sebab apa? Seorang Nabi yang taat. Ketika Ratu Balqis bertanya, kagum dengan kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam tetap ingat. Haza min fa'li Rabbi. Ini kurniaan daripada Allah. Bukan sebab usaha kita sangat. Bukan sebab ilmu kita sangat. Ilmu pun kita jahil. Usaha pun kita lemah. Tapi dapat harta lupa. Dapat suami lupa. Dapat anak lupa. Lupa kita. Asal usul, orang kata asal usul lupa. Tu dia. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Merayu ni betul lah. Bukan merayu tapi pastikan. Sebab kita kena ubah. Sebab macam contohlah Puan Anis Farina. Kita nak terima kerja kan. Kita ada merayu tak? Merayu ni kita berharap. Merayu ni maksudnya mengharap. Bukannya siapa merayu. Mengharap kita diterima kerja. Jadi sedekah tu kita nak pahala. Kita berharaplah orang terima sedekah kita tu. Supaya jadi pahala. Kalau dia tak terima, habislah. Jangan sampai harta kita tak laku. Itu maksud dia. Jangan sampai Allah buat orang tak nak duit kita. Jangan seronok sangat. Tak ada suruh, lega aku, tak ada orang minta duit aku. Habis, harta tak bermanfaat. Hati-hati. Sesiapanya hartanya pakai untuk diri dia, kelompok yang kecil, banyak tapi tak ramai dapat manfaat. Itu bukan berkat. Sebab barakah itu maksudnya az-ziyadatul fil khair. Harta yang sedikit tapi pakainya ramai. Itu yang barakah. Ini harta banyak, pakai sedikit. Beli baju, satu baju 5,000. Satu baju 5,000. Tak berkat tu. Sebab apa tak berkat? Sebab pakai seorang. 5,000 tu patutnya. Boleh macam-macam baju boleh beli untuk ramai orang. Betul masuk dia. Hati-hati. Jadi jangan, aku semangat suami tak minta duit kat aku. Hati-hati tu. Tapi cakap pun tak faham bahasa juga. Sebab dia seronok dengan harta. Selamat duit aku tak kena minta. Selamat rasanya duit dia tak kena minta. La ilaha illallah. Semangat mak aku tak minta duit ni anak lelaki. Semangat. Mak aku tak minta duit. Bayangkan tidak. Kita rasa selamat dengan harta. Patutnya keluarkan macam Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dapat untung satu peti besi emas. Tak tidur malam. Kita tak tidur malam tak dapat untung. Terbalik. Faham tidak? Sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaik sedekah yang terdekat konsep benar. Itu isteri itu sebaik sedekah suaminya. Bang, ini saya ada harta lebih ni bang. Untuk apa ni? Abang pakai untuk abang kahwin lagi. Kan bagus macam tu. Ini saya cerita dia kisah benar. Ada seorang imam tu dekat satu tempat tu, kawan saya. Isteri dia kumpulkan duit untuk suami kahwin lagi. Nampak? Orang pun cakap, gila lah ustaz. Ya, berlaku. Sedekah lah tu. Sebab apa? Nak bagi peluang dekat isteri lain ada yang susah. Alah ustaz, susah pun nak kahwin lagi. Siapa kata susah tak boleh kahwin lagi? Awak masa awal-awal kahwin tu tak susah? Cakap je sedar diri sikit. Kadang tu cakap tak sedar diri tu. Dia ingat kawan kahwin tu senang ke? Dia ingat kawan kahwin melepuk. Dapat harta tergulik. Mana ada kahwin tiba-tiba senang? Jadi kesenangan bukan menyamin perkahwinan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau diungkit bagaimana? Habis. Kalau ungkit, habis. Isteri atau suami yang mengungkit kebaikan. Ini Nabi tak suka. Mafhum hadi. Nabi tak suka siapa mengungkit. Habis pahala. Sebab tu gatai mulut ni. Kita gatai dia nak cakap. Jangan. Simpan. Telan je. Jangan cakap. Sebenarnya mata Allah SWT. Benar. Ini saya cerita ni kisah benar.
Kesenangan bukan jaminan sebuah perkahwinan. Kahwin kena senang, kena ada harta. Awal-awal kahwin tu, awal-awal dulu kita kahwin dulu, awal-awal dulu. Ada harta, senang ke? Susah. Sidang jemaah mata Allah SWT. Alhamdulillah, ini makam tinggi ni Tuan Khairul Aswad. Betul-betul. Turu alang-alang kepalang. Tak boleh. Isteri keluar rumah kalau tak ada izin suami, tak boleh. Sebab tu isteri-isteri yang mana keluar bekerja dapat gaji, jangan duk rasa hebat sangat. Sebab keluar tu dengan izin. Walaupunlah harta tu harta dia. Sebab dengan kederat dia bekerja dapat gaji. Tapi keluar tu dengan izin suami. Kalau suami tak izin, dia keluar juga buat haram. Rezeki, duit tu jadi duit haram. Jangan main-main. Hati-hati orang perempuan. Sebab tu jangan, ni duit I. Kalau saya tak usaha, tak dapat, abang kena ingat. Jangan. Sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, itu dia sidang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita lihat perenggan, ini kita ada di perenggan yang kedua, kita berhenti kat perenggan kedua, kita masih membincangkan surat Al-Imam Hasan Basri kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Kepada yang baru menonton, bukan baru menonton, kita nak berakhir dah siaran kita pada malam yang penuh barakah ni. Jadi insya-Allah, kalau kita lihat sebelum tu, kita lihat perenggan kedua ni, Allah, orang yang mengenali Allah tidak menginginkannya ketika dikhabarkan tentangnya. Okey, jadi cirinya orang yang cinta Allah, mengenali Allah, kata Imam Hasan Basri, mengenali Allah, cerita bab dunia dia tak mau dah. Apa masuk dunia ni? Sebab dah kenal Allah, cerita kaya dunia. Kaya dunia dia dah tahu kaya ni Allah. Orang yang kenal Allah, dia akan selamat daripada cinta dunia. Sebab dia kenal. Contoh, kasih sayang. Kasih sayang dunia. Tak ada kasih sayang ni pada Allah. Orang duk masih bergaduh kasih sayang dunia di hati suami. Masih lagi menuntut hak ni. Tapi orang yang mengenal Allah, dia dah melepaskan hak. Dia panggil tanzul hak. Contoh ada yang PM saya. Tanya tentang, tentang keadaan ni, tentang isteri yang beristeri-isteri ni lah. Dia lebih-lebih ni kan. Tentang giliran, contoh. Ada tanya seni giliran lah, seni ni lah. Macam-macam soalan kadang-kadang. Tapi tak apalah, kita raikan. Saya bagi tahu, saya cakap begini. Dalam kita menuntut hak kita, hak dunia ni memang, tapi jangan sampai melupakan yang hak. Menuntut hak sampai melupakan yang hak. Melupakan Allah Ta'ala. Kita nakkan suami kita nakkan giliran kita lupa Allah tu ada. Kalau kita ingat Allah tu ada, kemungkinan kita tak dapat hak kita. Tak apa, lepaskan, dipanggil tanzul hak. Tak apa ya Allah, aku redha lah. Aku tak dapat giliran aku mungkin. Tak apa ya Allah. Tak apalah. Redha lah sebab Allah ada. Ingat Allah lah. Bergaduh-gaduh tu kasih sayang dunia. Orang kenal Allah dia tak gaduh-gaduh lah bab nak giliran ke, harta ke. Dia tak ada lah. Sebab dia dah kenal lah. Kalau dia tak dapat kat dunia pun, yang mana manusia nak pada dunia tu, pada Allah. Kaya. Orang berebut kaya dunia, kaya harta. Orang mengenali Allah, dia senyum lah. Dia kata apa? Tak kenal lagi kaya tu siapa. Duk sibuk cari kaya harta. Orang yang kenal Allah, dia tak cari kaya harta dah. Dia cari kaya Allah. Sebab kaya tu nama Allah, bukan nama harta. Orang yang kenal kasih sayang itu Allah. Dia tak cari dah, tak terkejar-kejar lagi dah, tak bergaduh-gaduh untuk nak dapat suami, bergaduh-gaduh nak dapat giliran, bergaduh-gaduh nak dapat harta. Tak ada pun dah. Sebab kasih sayang itu Allah. Dia cari Allah, dia buat ketaatan dia je. Dia tak ada masalah bab ni. Tinggal lagi dia tidak mengenali Allah, dia mengenali benda. Ini masalah dia. Sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi, masak waktu solat, isteri nak solat tapi suami minta buatkan air. Dia dalam bab ni, yang utamanya memang solat lah. Dua wajib. Lainlah kalau air itu dah terhidang. Kalau air itu dah terhidang, makanan dah terhidang, hukum fiqahnya kena makan dulu. Tapi kalau baru nak hidang, solat dulu. Sebab
kewajipan solat mengatasi segala-galanya. Solat yang wajib lah, jangan solat yang sunat. Solat yang sunat tak boleh ya, Puan Julainah. Baik, sedangnya mata Allah SWT, kita berhenti, tak beranjak lagi muka surat 22 ni. Tak habis lagi, kita akan sambung edisi yang lama, muka surat 17. Dan kita ada lagi 1, 2, 3 perenggan lagi. Kita akan sambung pada siri yang seterusnya. Jadi insyaAllah sejauh mata Allah SWT, terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam yang penuh barakah ni. Baik. Isteri Rasul pernah cemburu. Kejap Puan Atikah. Cemburu ni cemburu apa? Isteri Rasul tu siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Cemburu sebab amalan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jangan nak samakan ahli syurga dengan ahli neraka. Puan Atikah Zulaikha, jangan nak samakan cemburu ahli neraka dengan cemburu ahli syurga. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu ahli syurga, ummahatul mukminin. Jangan samakan cemburu dia dengan cemburu kita. Cemburu manusia ni sibuk nakkan lelaki. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan kisah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ni saya nak cerita ni. Saya nak habaq ni, dengar sikit. Tahu Nabi kata apa? Nabi explain lagi ada. Kamu kenal siapa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha? Kamu kenal Khadijah katanya. Ibarat kita kahwin lah Puan Atikah. Kahwin, suami tu kahwin lagi. Ataupun Puan Atikah mati ke meninggal, suami kahwin lagi. Dapat isteri baru. Yang suami Puan Atikah ni duk kenang-kenang. Ingat akak kamu ni dulu baik orangnya. Teringat akak kamu ni baik orangnya. Pergilah jumpa kawan-kawan Atikah ni siapa? Atikah Zulaikha ada kawan-kawan, tolong si bini baru suami kita ni punya marah. Dah mati dah orang tu. Dia sebut-sebut apa lagi? Tahu macam mana Nabi SAW? Nabi SAW terus cakap, kamu tahu tak Khadijah siapa? Berani kita, orang lelaki nak buat. Kita, lagi tak sebut. Okey, abang tak sebut lah Atikah. Atikah mati dah kata. Okey lah, abang tak sebut lah. Sekarang kamu je lah. Mana Nabi SAW selesaikan terus isu tu. Mana ada kata, tak apa, cemburu, tak apa. Hasad itu hasad. Lepas kena explain dengan Nabi SAW, diam terus Aisyah radhiyallahu anha. Tak cakap banyak dah. Minta maaf lagi ada. Mana boleh. Jangan, saya cukup pantang kalau nak kait-kait dengan ummahatul mukminin. Jangan. Ummahatul mukminin tu ibu kita. Ibu kita tu, jangan main-main. Yang sempurna, yang menjadi ketua nanti di sana. Jangan kita tu, memang saya tak nafikan ramai kaitkan isteri-isteri Nabi pun cemburu. Nampak? Jadi kalau kata nak sebut, kita kalau sebut bermadu, nak sebut isteri utama pun terkial-kial dekat isteri kedua. Padahal ada 2 isteri tu, terkial-kial nak sebut nama akak madu. Okey. Abang kalau kat sini abang tak sebut. Apa ke hal macam tu? Ini hati semua ada, hati-hati dunia ada hasad semua ni. Isteri Nabi tak macam tu. Isteri Nabi open. Dia terima semua apa yang Nabi kata. Jangan main-main. Dia bukan lumrah, sebarang-barang lumrah. Jangan kait-kait dengan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bukan begitu. Okey? Bagus. Tak apa, tanyalah. Kalau nak silap lagi bulan. Hati-hati. Cemburu yang dibenarkan 2 saja. Orang yang beramal melalui mengamalkan amalan, orang yang harta menginfakkan harta, itu saja yang dibenarkan oleh Nabi. Hasad. Selain daripada itu binasa. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu sebab amalan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ni sampai Nabi terngiang-ngiang. Baik sangat ni. Kita cemburu sebab Syed sebut nama dia. Terus kita cemburu ahli neraka. Faham? Kita ni penuh dengan sifat dunia. Jangan garang sangat. Garang sangat ke? Tolong jawab yang lain-lain.
Bukan garang, tapi saya nak melegatkan. Saya sensitif. Orang sensitif, kena ada sensitif. Dalam bab Nabi, kena ada isu sensitif. Saya sensitif. Ya, isteri-isteri Nabi, saya sangat sensitif. Saya sangat sensitif dengan Ummahatul Mukminin. Itu ibu kita yang sangat mulia. Jangan cuba banding-bandingkan dengan diri kita. Lebih baik diam je. Itu saja. Jadi sedang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Alhamdulillah. Khair. Jadi saya cukup setakat itu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah berkati kita semua. Dan pada malam penuh barakah ni, Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, mari kita sama-sama perbanyakkan selawat kata Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita selawat dan banyak kata Nabi SAW sebanyak-banyaknya. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong dan golongan hamba-hambanya yang mendapat syafaat pada baginda Nabi SAW. Jadi cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dalam penyampaian, terkasar kata, tukuran bicara. Yang mana mohon yang terasa, minta maaf. Tapi memang mohon terasa. Baguslah tu. Ngaji kalau tak terasa, tak mengaji namanya. Bagi terasa. Biar kita ada ba'is dalam hati kita ni, insyaAllah. Jadi cukup setakat itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir, Allahu akbar.